Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam hormat. Perkembangan banjir di Limbang. Seramai 401 penduduk terjejas ditempatkan di 6 buah pusat pemindahan sementara PPS melibatkan 96 ketua isi rumah. Menurut Pegawai Operasi Zon Limbang, Penolong Penguasa Bomba Azman Ibrahim, setakat pukul 2 petang ini, hasil pemantauan mendapati keadaan banjir di kawasan berkenaan masih terkawal. Telah menjalankan pemantauan di area Sungai Ukong dan juga Mendamit, didapati keadaan banjir masih lagi terkawal. Penolong Penguasa Bomba Azman yang melakukan tinjauan di daerah kecil Mendamit mengingatkan penduduk di kawasan terjejas banjir supaya sentiasa memberi kerjasama untuk memudahkan operasi penyelamatan dan pemindahan ke PPS dilakukan. Baik, beginilah keadaan banjir terkini di bahagian daerah kecil Mendamit. Namun, menurut laporan daripada Angkatan Pertahanan Awam sebentar tadi, keadaan air mula beransur surut. Namun, setakat ini hanya kenderaan berat sahaja dibenarkan untuk melalui jalan ini. Jalan ini menjadi jalan utama untuk menuju ke pusat pemindahan sementara PPS Mendamit yang utama dibuka pada petang semalam. Setakat ini 4 buah PPS di Lawas masih aktif iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Chonghua, Dewan Masyarakat Daerah Kecil Terusan, Sekolah Kebangsaan Lintang dan Dewan SK Sundar. Manakala 2 PPS di Limbang adalah Dewan Masyarakat Mendamit dan Dewan Kampung Ukong. Sementara itu di Miri, paras trend air di sekitar kawasan Long Lama dilaporkan menaik setakat pukul 3 petang tadi. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Lau Poh Kiong menerusi kenyataan memaklumkan bahawa pihak Sarawak Energy Berhad telah mematikan bekalan elektrik sebagai langkah berjaga-jaga. Lau Poh Kiong memberitahu jalan menuju ke Pekan Long Lama tidak dapat dilalui kerana berdekatan Kampung Long Laput dan Stesen Injap Sarawak Sabah Gas Pipelines dinaiki air sedalam lebih kurang 1.21 meter. Sementara itu, notis pemberitahuan penutupan sementara Jalan Bario Padaleh yang dikeluarkan memaklumkan penutupan jalan adalah bagi tujuan membaik pulih jalan di kilometer 6.62 dari simpang lapangan terbang Bario ke Padaleh yang telah runtuh semalam untuk menjamin keselamatan orang awam sepanjang tempoh pelaksanaan pemulihan jalan. Tempoh pembaikan jalan utama dijangka mengambil masa beberapa minggu mengikut keadaan cuaca. Selain pembukaan jalan alternatif juga mengambil masa beberapa hari. Pengguna jalan raya dinasihati merancang perjalanan di kawasan terlibat. Dalam pada itu, Kampung Long Laput yang berdekatan dengan Long Lama pula dilaporkan paras air masih tinggi setakat pukul 12.55 tengah hari. Manakala penduduk di Umar Bawang pula telah melakukan pemindahan barang masing-masing sejak semalam dan menumpang di rumah saudara yang terletak di kawasan lebih tinggi. Sambutan Hari Gawai hanya dibenarkan untuk diraih sehari sahaja, iaitu pada 1 Jun ini. Pengarah Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFO, Richard Lon berkata, prosedur operasi standard SOP yang diluluskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menetapkan hanya bersama keluarga serumah sahaja atau sekiranya di rumah panjang, hanya disambut bersama keluarga sebilik sahaja di bilik masing-masing. Selain itu, aktiviti ngabang atau menziarahi tidak dibenarkan pada sambutan Hari Gawai. Richard berkata bagi sambutan pragawai, ia hanya untuk keluarga serumah sahaja di rumah masing-masing atau sekiranya di rumah panjang, hanya keluarga sebilik sahaja di bilik masing-masing. Bagi upacara miring bersempena Hari Gawai, ia hendaklah diadakan di suatu tempat atau ruai yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dengan kehadiran dihadkan kepada 20 orang sahaja iaitu terdiri daripada pengurus dan pengendali upacara. Katanya upacara miring tidak dibenarkan bagi kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Richard menambah, aktiviti balik kampung merentas zon, majlis perkahwinan, majlis pertunangan, majlis kesyukuran, upacara ritual memandikan anak di sungai, sabung ayam dan sukan neka turut tidak dibenarkan bersama
sempena sambutan Hari Gawai. Richard menyatakan demikian ketika ditemu bual RTM mengenai sambutan Hari Gawai dan Hari Wesak di Kuching. Cara lain seperti biasanya kan. Dalam perkembangan sama, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Masyarakat Dayak diminta untuk melaksanakan kepolisian komuniti dalam memastikan anak buah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan bagi sambutan Hari Gawai akan datang. Menurut Pengarah Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor Richard Lon, bagi tujuan itu JKKK perlu memahami dengan jelas SOP yang telah dikeluarkan terlebih dahulu agar SOP tersebut difahami oleh anak buah mereka serta mengelakkan berlakunya konflik di kawasan kampung atau rumah-rumah panjang masing-masing. Mereka kena tekankanlah di sini SOP ini bukan untuk menyekat tetapi sebagai panduan untuk keselamatan rakyat-rakyat di kampung dan di rumah panjang. Beliau turut menegaskan walaupun sambutan Hari Gawai amat berbeza sejak negara berdepan pandemik COVID-19 lebih setahun yang lalu, namun masyarakat Dayak perlu menerima Hari Gawai tahun ini sekali lagi disambut dengan norma baharu demi untuk kebaikan diri, keluarga dan masyarakat amnya. Jadi ini untuk keselamatan kita bersama. Dan SOP ini seperti saya kata tadi bukan untuk menjekat tetapi sebagai panduan kepada kita semua. Dan janganlah kita mengikut SOP ini kerana takut kena didenda. Sebenarnya kita ikut SOP ini untuk menjaga keselamatan diri kita. Richard menyatakan demikian dalam temu bual bersama RTM di Kuching. Di Sarawak ini. Sementara itu, menjelaskan mengenai prosedur operasi standard SOP sambutan Hari Wesak yang akan disambut pada Rabu depan, Richard Lon memberitahu kuil-kuil dibenarkan dibuka kecuali di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Richard Lon memberitahu kuil-kuil berkenaan dibenarkan dibuka selama sejam bermula pukul 8 pagi serta hanya untuk ahli dan ahli jawatan kuasa sangga sahaja. Kehadiran pula dihadkan kepada 20 orang. Richard menambah bagi zon Kuching iaitu merangkumi bahagian Kuching, Samarahan dan Serian, kuil dibenarkan untuk dibuka kepada orang awam bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Jumlah kemasukan ke kuil dihadkan kepada 50 orang bagi kuil yang boleh memuatkan lebih 1,000 orang dan 20 orang sahaja bagi kuil yang boleh memuatkan 1,000 orang. Manakala upacara memandikan patung Buddha tidak dibenarkan pada sambutan tersebut. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Peri. Silakan. Baik, terima kasih.